Dengan sehelai rambut je, doktor dapat menyelesaikan satu misteri perubatan. Kes ni terpaling menarik geng. Yang belum follow, follow dulu. Yang nak gerak, like dulu. Tengok video ni sampai habis. Plot twist cerita ni tak terjangkau di akal, tak terbayang dek minda. Kes ni berlaku pada tahun 1997 kepada keluarga Pignataro. Macam atur main taro orang nama dia. Yang sangat-sangat bahagia. Dr. Pignataro ni seorang doktor yang dah ada klinik pembedahan plastik sendiri, dan hasil perkahwinan dia dengan Deborah Pignataro, dia dikurniakan sepasang cahaya mata, seorang jantan dan seorang betina. Coba teka yang mana jantan yang mana betina. Kerja perubatan Dr. Anthony Pignataro ni berkait rapat dengan kes-kes bedah plastik dan kosmetik. Senang cerita nak bagi orang cantik, tertarik, menarik, kau memang the bomb lah. Yang dia jalankan sendiri dekat klinik dia. Tapi kusangka panas sampai ke petang. Rupanya jerbu di tengah hari. Seorang pesakit dia yang bernama Sarah Smith, seorang ibu muda berusia 26 tahun, mempunyai 2 orang anak, mati on table ketika Dr. Pignataro ni menjalankan pembedahan breast augmentation. Alah, pembedahan yang nak besarkan nasi lemak tu. Punca kematian Sarah adalah disebabkan ubat bius berlebihan. Tapi hasil siasatan dan dapatan polis lebih mengejutkan geng. Rupa-rupanya Dr. Pignataro ni didapati menjalankan pembedahan tanpa doktor bius terlatih, tanpa peralatan-peralatan resusitasi yang lengkap, termasuklah mesin ventilator. Tak cukup lagi dengan tu, pembantu dia tu cuma seorang je, tak lain tak bukan isteri dia sendiri waktu dia nak melakukan pembedahan. Tak cukup lagi geng, rupa-rupanya Pignataro ni bukan seorang doktor pakar pembedahan bahagian plastik pun. No, God, please, no! Belum cukup lagi, belum. Rupa-rupanya juga Dr. Pignataro ni doktor perubatan bahagian bedah mulut, ENT, yang tak berjaya habis belajar pun. Untuk tak panjang cerita, Dr. Pignataro pun mengakulah bersalah dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, saman sebanyak $5,000 dan 250 jam community service. Lesen pengamalan perubatan dia pun ditarik balik. Lepas dia keluar penjara, hidup dia anak beranak dah tak senang macam dulu dah. Disebabkan lesen pengamalan perubatan dia kena tarik, dia tak boleh buka klinik, dia tak boleh nak rawat pesakit, dia pun tak boleh nak keluar dari kawasan daerah kejiranan dia cari kerja dekat tempat lain disebabkan kekangan payroll. Jadi dia menganggur lah, tanam anggur. Keadaan pula bertambah teruk bila ada orang datang rumah dia spray perkataan killer dekat pagar rumah dia. Dan atas faktor kewangan yang sangat teruk, hidup pula sesak, keluarga berantakan, dia berpisah pula dengan isteri dia, Deborah Pignataro. Tapi tak lama lepas tu, diorang ni rujuk semula sebab mak Pignataro ni rupanya kaya bukan besya-besya kan. Bukan besya-besya. Untungnya mak Pignataro ni sanggup bagi sokongan kewangan supaya diorang ni tak bercerai. Lepas diorang ni rujuk, masalah lain pula yang timbul. Debbie ni tiba-tiba jatuh sakit. Badan Debbie ni selalu lemah, pening kepala yang sangat-sangat teruk. Lawyer muntah-muntah sampai kadang-kadang pengsan. Doktor peribadi dan suami dia sendiri, kan doktor tu, sendiri tak tahu apa masalah Debbie ni. Debbie sampai tak boleh nak berjalan, nak angkat kaki pun tak larat. Macam-macam diagnosis dibuat, termasuklah myelodysplastic syndrome, Guillain-Barré syndrome, acute pancreatitis dan banyak lagi. Tapi ujian klinikal tak ada satu pun yang konklusif untuk mengesahkan penyakit Debbie ni. Pignataro ni pula merasakan masalah ni datang daripada masalah batu karang empedu, dan dia ni beria sangat nak minta pembedahan besar dilakukan untuk buang pundi empedu Debbie. Tapi Dr. Debbie tak setujulah sebab diagnosis tu macam tak tally dengan simptom Debbie. Dan yang paling penting, badan Debbie ni dah terlampau lemah untuk menjalani apa-apa jenis pembedahan, dan dia sangat berisiko tinggi untuk mati ketika pembedahan tu dijalankan. Yang peliknya geng, bila Debbie ni masuk hospital, diberi pemantauan yang rapi, kesihatan Debbie ni menunjukkan respon positif dan bertambah baik. Tapi bila dia ni balik rumah semula, penyakit Debbie ni jadi semula. Dan selang beberapa bulan lepas tu, anak perempuan Debbie pun dapat penyakit yang sama sebiji, sejibit macam Debbie. Disebabkan dah macam-macam rawatan, ujian diberikan tapi masih tak ada perubahan, doktor memutuskan untuk buat ujian ambil air sumsum tulang belakang Debbie. Dan hasil ujian mikroskopik dalam darah ditambah dengan simptom masalah yang ada pada Debbie, rupa-rupanya si Debbie ni mengalami masalah keracunan arsenik yang dah sangat teruk, dah parah dah ni. Ujian darah pun dibuat kepada ahli keluarga Debbie yang lain. Ujian ni mendapati cuma Debbie dan anak perempuan Debbie sahaja yang positif ada racun arsenik dalam badan, manakala Pignataro dan anak lelakinya pula disahkan sihat dan bebas daripada racun ni.
Doktor pun mengambil sampel rambut Debbie untuk mendapatkan timeline. Dah berapa lama Debbie ni diracun oleh racun arsenik ni. Konsep dia mudah kan? Sebab bila arsenik ni masuk dalam badan kita, dia akan bergabung dengan keratin yang merupakan major protein pada rambut. Dan rambut kita ni pula akan jadi panjang 1 cm setiap bulan. Makanya daripada rambut Debbie ni sendiri, doktor dapat pastikan bila Debbie mula diracun. Rupa-rupanya Debbie ni mula diracun dengan racun arsenik bila dia dan Anthony Pignataro ni rujuk semula dan tinggal bersama semula. Sekarang korang dah boleh connect the puzzle kan. Pignataro dah menjadi suspek utama kes ni. Bila polis soal siasat anak perempuan diorang, apa yang dia buat atau apa yang dia makan pada hari dia jatuh sakit, dia cakap dia ada makan lebihan sup dekat dapur. Dan pada hari tu, sup tu dimasak tak lain tak bukan oleh Mamat Anthony Pignataro ni lah. Pignataro ditangkap oleh pihak berkuasa atas cubaan membunuh, dan selepas dia disiasat, motif dia meracun dan cuba membunuh isteri dia adalah disebabkan cinggir. Ada skandal lain lepas keluar penjara, tak padan dengan muka orang tak ada duit. Hidup cinggir. Tapi motif lain yang sangat-sangat mengejutkan, korang ingat tak yang dia ni beria gila semangat minta isteri dia dibedah. Tapi doktor waktu tu cakap risiko tersangatlah tinggi sampai boleh mati waktu dibedah. Yes. Motif lain dia, kononnya nak bersihkan nama dia sendiri. Kononnya bila isteri dia nanti mati sewaktu menjalani pembedahan, itu boleh membuktikan bahawasanya Wak Ima ada peralatan-peralatan yang lengkap sekalipun, doktor yang bertauliah sekalipun, pesakit masih boleh mati waktu kena bedah. Semua yang terjadi kepada dia adalah konspirasi terancang yang untuk menjatuhkan karier dan reputasi dia. Oh my god! Apa punya senting lah otak Mamat ni. Sengal tak boleh nak buat bincang. Korang jangan buat dekat isi korang macam tu nanti mak marah. Lain kali jangan buat lagi tak? Nanti mak marah. Jadi kalau ada cadangan topik-topik yang nak aku sembang, soalan buat aku bimbang, korang komen dekat bawah. Aku gerak lu Papa Roger. Ciao.